Maka dalam hal ini baginda Rasulullah SAW dalam hadis memberitahukan tentang pemimpin yang zalim. Katanya, ketika ditanya, adakah kita perlu mengangkat pedang? Tidak, kata Nabi. Dia zalim. Perlukah kita tukar? Tidak. Wasiat yang kedua, was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Aku berwasiat kepada kamu yang kedua untuk dengar dan patuh walaupun yang memimpin itu adalah hamba abadi. Maksudnya di sini patuh dan taat kepada pemimpin. Patuh dan taat kepada pemimpin. Patuh dan taat kepada kerajaan, kepada pemerintahan. Kalau pemerintahnya tak betul macam mana? Faham dong? Kita di dalam menyelesaikan masalah itu tidak selalunya dengan menukar orang yang bermasalah. Kita fokus dulu untuk memperbetulkan kesalahannya. Tak semestinya dengan menukar. Sejak bila dijadikan dasar untuk menyelesaikan permasalahan dengan menukar orangnya, sementara kita boleh memperbetulkan kesalahannya supaya orang itu menjadi orang yang tak bersalah. Faham tuh? Oleh hadza kata baginda Rasulullah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi pemimpin itu hamba abadi. Maksudnya kalaupun orang yang memimpin itu di mata kamu rendah, artinya orang itu hamba abadi, tetap lebih baik mempunyai pemimpin yang mentadbir daripada dibiarkan tak ada pemimpin. Lebih baik dipimpin hamba abadi daripada negara tak ada pemimpin atau semua nak jadi pemimpin yang akan dipimpin. Kesalahan dan dosa-dosa yang tidak sampai kepada perang fatal dalam membiarkan pemimpin tadi, seperti menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Maka dalam hal ini baginda Rasulullah SAW dalam hadis memberitahukan tentang pemimpin yang zalim. Katanya, ketika ditanya, adakah kita perlu mengangkat pedang? Tidak, kata Nabi. Dia zalim. Perlukah kita tukar? Tidak. Tapi tunaikan hak, tuntut hak kamu kepada Allah darinya. Tunaikan haknya sebagai pemimpin. Bukan pada kezaliman, pada bahagian yang kita perlu taat, yang tidak menyalahi kepada tuntutan dan permintaan daripada syarak, maka kita perlu taat. Hak kita macam mana? Kata Nabi, tuntutlah hak kamu daripada pemimpin yang zalim nanti di akhirat. Nabi bagi nasihat seperti itu. Bagi sarana dan cadangan seperti itu. Faham dong? Kata baginda Rasulullah, solatlah kamu di belakang pemimpin yang baik atau pemimpin yang tidak baik. Berarti ada kalanya pemimpin itu pemimpin yang tidak baik. Selagi mana pemimpin yang tidak baik itu bukan menjadi fatalnya atau terabaikannya perintah-perintah wajib dalam syariat kepada umat Islam, maka dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk menukar atau menumbangkan pemimpin itu. Ya, teguran perlu ditegur. Itu dalam Quran pun juga Nabi Musa diperintahkan tegur kepada Firaun. Tapi tidak sampai kepada peringkat penukaran, melainkan kalau berlaku kufran bawahan. Apa itu kufran bawahan? Kekufuran yang jelas. Pemimpin bagi tahu, jangan ada di antara kamu yang sholat Jumat, contohnya.
tutup semua masjid-masjid ini. Ya pemimpin sampai di sini batasannya. Ini hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di antara yang kamu yang berpuasa atau dalam hal ini dia sudah melangkahi haknya Allah dalam perintah-perintahnya dalam rukun agama. Hatta tarau kufran bawahan. Jangan kamu merampas kepimpinan sehingga kamu nampak kufran bawahan, kekufuran yang jelas. Kekufuran di sini bukan orang murtad, tapi tindakan keputusan yang ianya adalah menyebabkan kekufuran, seperti melarang berpuasa. Di zaman dahulu ada pemimpin-pemimpin yang kejam. Di antaranya Hajjaj bin Yusuf. Pada ketika Hajjaj bin Yusuf berkuasa di Madinah, waktu itu berapa banyak para aulia yang hidup di zaman itu. Saya ingat Ali Zainal Abidin masih ada, cicit Nabi ada, Hasan al-Basri ada, masa Sa'id bin Musayyib ada masa itu. Orang hebat ada masa itu. Tak seorang pun daripada mereka yang jom kita tumbangkan ini Hajjaj dia. Tak ada. Hatta dalam pemerintahan para khulafa, pemerintahan para imam-imam 4 zamannya Imam Abu Hanifah. Itu Abu Hanifah sampai dipenjarakan itu. Abu Hanifah dipenjarakan. Siapa yang menjarakan? Pemimpin. Adakah dia bagi seruan tumbangkan pemimpin? Tak ada. Imam Malik pernah dipenjarakan juga. Adakah dia fatwa tumbangkan? Tidak. Imam Syafi'i pun pernah digari. Adakah dia keluarkan fatwa tumbangkan? Tidak. Tukar? Tidak. Imam Ahmad bin Hanbal disebat gara-gara mengatakan Quran bukan makhluk. Diseksa. Dia keluarkan fatwa tukar pemimpin? Tidak. 4 imam kita ikut? Tak ada di antara mereka keluarkan fatwa untuk tumbangkan pemimpinnya walaupun pemimpinnya waktu itu kejam. Habis kita ikut siapa nak tumbangkan pemimpin ini? Kita sokong ke kezalimannya? Tidak. Kezaliman tak boleh disokong. Baik yang zalim itu pemimpin atau kita atau kawan kita, orang tua kita, anak kita, teman kita, yang namanya zalim tak boleh disokong. Bukan hanya kepada pemimpin, kepada siapa saja. Zalim itu mesti dihentikan. Cara menghentikan kezaliman macam-macam. Yang tak boleh itu ridha kepada perbuatan zalim. Itu tak boleh. Hatta pemimpin. Pemimpin kita rasuah, pemimpin itu kejam, pemimpin curi duit. Kita tak boleh halang ke? Halang mesti. Ini kan ingkarul mungkar. Kita kena cegah yang mungkar. Tapi bukan bermakna dengan langkah segala-galanya mesti dengan ditukar. Kalau tidak menjadi kacau negara. Seorang pemimpin zalim, pemimpinnya tukar. Pemimpin ini pun juga lebih kurang, tukar. Bila akan stable di negara?